Malaysia berada di kedudukan ke-8 teratas yang menghadapi masalah sampah plastik tidak terurus. Sisa pepejal di Kota Baru, Kelantan meningkat sebanyak 430 tan sehari sepanjang bulan Ramadan ini berbanding 350 tan sehari pada hari biasa. Masalah sampah terutamanya plastik yang memenuhi ruang lautan menghantui bukan sahaja Malaysia tetapi juga negara-negara membangun yang lain. Hampir 50% daripada jumlah plastik yang digunakan adalah plastik sekali guna dengan anggaran global menunjukkan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke lautan setiap tahun. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Dr. Badaria selaku pensyarah bagi subjek sosiologi alam kita ini. Nama saya ialah Muhammad Aidil Irfan, bernombor matrik EA211064. Baiklah, pada hari ini kita akan membuat video bagi tugasan AA303 sosiologi alam kita yang bertajuk tinjauan terhadap isu pembuangan sampah di Odek University Malaysia Sabah, iaitu kesan dan cadangan penjagaannya. Baiklah, jom saya tunjukkan salah satu tempat pencemaran yang ada di Odek. Baiklah, kita dapat saksikan di mana tempat ini berlakunya pencemaran di pantai Odek. Baiklah, bagi kesempatan ini kita akan mengupas isu yang semakin meruncing, iaitu pencemaran sampah di kampus Odek University Malaysia Sabah ini. Apakah sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya pencemaran sampah? Mari kita kupas bersama-sama. Baiklah, faktor pertama yang kita kaji adalah kurangnya kesedaran terhadap kesihatan alam sekitar di kalangan komuniti universiti. Seringkali pengguna tidak sedar akan kesan negatif pembuangan sampah terhadap kesekitaran dan kesihatan kita. Kesedaran terhadap kesihatan alam sekitar adalah faktor penting dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Di kalangan komuniti universiti, seringkali terdapat kurang kesedaran mengenai impak negatif pembuangan sampah terhadap persekitaran dan kesihatan kita. Baiklah, bagi faktor yang kedua adalah kecenderungan dalam penggunaan plastik. Sekarang kita akan menyelami bahagian yang kedua, iaitu berlebihan dalam penggunaan plastik di kampus. Mari kita kaji bagaimana kecenderungan menggunakan beg plastik ini dan pembungkusan sekali guna semakin meningkat beban sampah plastik. Bagaimanakah kita boleh mengurangkan penggunaan plastik atau menggantikannya dengan bahan yang lebih mesra alam? Kecenderungan kebanyakan orang untuk menggunakan beg plastik dan pembungkusan sekali guna turut menyumbang kepada peningkatan bahan sampah plastik di kampus. Plastik adalah bahan yang sukar untuk terurai dan boleh mencemarkan alam sekitar jika tidak diurus dengan baik. Kelebihan penggunaan plastik membawa kepada peningkatan jumlah sampah plastik yang perlu diuruskan. Ini boleh menyebabkan masalah persekitaran, terutamanya jika sistem pengurusan sampah tidak mencukupi dan mengendalikan jumlah plastik yang dibuang. Kita akan mengupas kesan-kesan pencemaran sampah di kampus Odek ini terhadap kesihatan masyarakat setempat. Mari kita lihat bagaimana peredaran kepada bahan kimia daripada sampah boleh memberi risiko kepada kesihatan fizikal dan mental masyarakat setempat. Pencemaran sampah di kampus Odek boleh memberi kesan yang serius kepada kesihatan masyarakat. Pendedahan kepada bahan kimia yang berbahaya yang mengandungi dalam sampah boleh menimbulkan risiko kesihatan yang melibatkan aspek fizikal dan mental. Pertama-tama kalinya dari segi kesihatan fizikal, bahan kimia berbahaya seperti toksin dan logam berat yang terdapat dalam sampah boleh memasuki tubuh pada manusia melalui udara, air dan sentuhan secara langsung kepada sampah-sampah yang dipungut. Ini boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti penyakit pernafasan, iaitu sesak nafas, alergik ikut kulit ataupun penyakit kulit. Di samping itu, pendedahan kepada pencemaran sampah juga boleh memberi kesan kepada kesihatan mental masyarakat setempat. Kebimbangan terhadap persekitaran yang kotor dan tidak sihat boleh menyebabkan masyarakat merasa tertekan
pelatihan dan masalah kesihatan yang lebih serius seperti sakit mata memandang ketika pergi melancong di kawasan tersebut. Baiklah, kita dapat saksikan di mana ini juga tempat berlakunya pencemaran yang berlaku di Odek. Baiklah, kita akan membicarakan bahagian yang keempat, iaitu impak pencemaran sampah terhadap institusi dan imej di Universiti Malaysia Sabah. Mari kita lihat bagaimana pencemaran sampah boleh memberi kesan kepada reputasi ataupun imej universiti. Pencemaran sampah tidak hanya memberi kesan fizikal kepada persekitaran, tapi juga dapat mencemari reputasi dan imej di universiti. Keadaan kampus yang kotor dan tercemar boleh memberi persepsi yang negatif kepada orang ramai yang datang ke sini dan menyebabkan penurunan dalam pandangan masyarakat terhadap Universiti Malaysia Sabah. Masyarakat seringkali menilai universiti berdasarkan penjagaan kawasan kampus. Pencemaran sampah boleh menimbulkan kekurangan keyakinan dalam kalangan masyarakat terhadap komitmen universiti terhadap kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan pelajar dan staf di sini. Imej yang tersalah juga boleh menyebabkan kehilangan calon pelajar. Pelajar yang sedang mencari institusi pendidikan mungkin mengelakkan Universiti Malaysia Sabah yang dianggap tidak menjaga kebersihan dan alam sekitar ini. Oleh sebab itu, reputasi yang terjejas boleh mengakibatkan penurunan pendaftaran pelajar baharu. Baiklah, kita akan mengkaji membuat langkah-langkah untuk mementeras ataupun mengatasi isu pembuangan sampah di kawasan Pantai Odek ini. Pertama sekalinya, kita perlu menyadari bahawa kesedaran adalah kunci kepada perubahan yang positif. Dengan meningkatkan kesedaran, kita memberi peluang kepada individu untuk memahami kesan negatif pencemaran sampah terhadap persekitaran dan kesihatan kita. Langkah ini melibatkan semua pihak di kampus, termasuk pelajar, staf dan komuniti setempat seperti pelancong. Mereka perlu diberi maklumat yang mencukupi mengenai sumber-sumber pencemaran, kesan-kesan negatifnya dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini. Langkah yang pertama adalah dengan mengadakan kempen pendidikan kesedaran. Ini boleh merangkumi sesi taklimat, pameran atau program interaktif yang bertujuan untuk menyampaikan maklumat dengan cara yang mudah difahami dan menarik. Penting untuk melibatkan secara aktif komuniti di kampus. Ini termasuk kerjasama dengan kelab dan persatuan pelajar, pengajar aktiviti kurikulum dan pengetua untuk memastikan bahawa maklumat disampaikan secara menyeluruh. Baiklah, bagi langkah yang seterusnya adalah kempen pengurangan penggunaan plastik. Yang pertama kalinya, kita perlu menyedari kepentingan untuk mengurangkan penggunaan plastik. Plastik boleh memberi impak yang negatif yang besar terhadap alam sekitar dan kehidupan marin. Jadi langkah untuk mengurangkan penggunaan plastik adalah kritik. Langkah ini melibatkan mengadakan kempen kesedaran untuk membimbing pelajar dan staf mengenai impak penggunaan plastik dan kepentingan mengurangkannya. Sesi taklimat, papan kenyataan dan aktiviti-aktiviti lain boleh diadakan untuk menyampaikan maklumat ini secara berkesan. Inisiatif ini melibatkan pembahagian beg kain yang boleh digunakan semula kepada pengunjung kampus. Beg kain ini boleh digunakan untuk meminimumkan penggunaan beg plastik, terutama semasa membeli belah atau mengambil makanan di kantin. Ini adalah langkah yang praktikal untuk mengalahkan amalan membawa beg sendiri. Selain itu, memberi insentif kepada mereka yang membawa beg sendiri adalah cara yang terbaik untuk memberi penghargaan kepada amalan yang baik. Ini boleh termasuk diskaun ketika membeli di kedai kampus atau penawaran khusus untuk mereka yang mengamalkan ataupun kebiasaan membawa beg sendiri. Secara konklusinya, kita perlu mengkaji dan mengatasi faktor-faktor ini bagi memastikan kampus Odek Universiti Malaysia Sabah kekal bersih dan lestari. Keutamaan kesedaran, pengurangan penggunaan plastik, penambahbaikan infrastruktur, pembentukan budaya kebersihan dan pengurangan penyelesaian sumber adalah langkah-langkah yang mungkin perlu kita ambil. Dengan kerjasama semua pihak, kita boleh mencapai kampus yang bersih dan mesra alam. Sekian, terima kasih.